Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes dalam kategori 5 sementara 4 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 204 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 83.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 57.6%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 77.2%. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melangkah setapak lagi untuk memantapkan kedudukannya di arena pendidikan dalam dunia global. Ke arah itu, UNISA menandatangani beberapa memorandum persefahaman MOU dalam usahanya memperkembangkan jaringan strategik dengan dunia luar dalam bidang pengajian Islam, penyelidikan, keusahawanan dan pengurusan. Perjanjian itu ditandatangani semasa majlis penyampaian pingat dan hadiah buku sempena Haflut Takharuj ke-12 UNISA bagi meraikan para graduan UNISA. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. 8 orang menerima pingat universiti dan 59 orang menerima hadiah buku bagi pelbagai kriteria. Juga disampaikan sijil penghargaan kepada para penyumbang pingat dan hadiah buku yang terdiri daripada pihak individu dan badan korporat. Majlis diselajurkan dengan penandatanganan MOU antara UNISA dengan Universiti Teknologi Mara UiTM Malaysia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP Indonesia, Jamiah Al-Quran Al-Karim wal Ulum Al-Islamiyah Yaman dan Mitsubishi Corporation. Pihak UNISA ditandatangani oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Kejayaan yang dicapai oleh para penerima pingat dan hadiah buku sempena Haflut Takharuj ke-12 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA setentunya menjadi pembakar semangat mereka untuk terus maju ke hadapan. Para penerima menzahirkan rasa syukur atas kejayaan yang diperoleh dan ia adalah titik permulaan bagi kejayaan akan datang. Kriteria pemilihan untuk hadiah buku adalah cemerlang dalam akademik dan mendapat A dalam kursus Al-Quran dan juga kursus MIB, dan yang paling penting adalah kecemerlangan syakhsiah. Setiap apa yang dilakukan itu perlu ada permulaan, iaitu doa agar dipermudahkan segala urusan. Doa semoga cepat faham apa yang dipelajari dan melakukan tugasan-tugasan kuliah dengan jaya. Amat gembira atas pencapaian saya ini kerana saya percaya bahawa kerja keras itu membawa kepada kejayaan. InsyaAllah saya ingin lebih mendalami ilmu qiraat agar dapat berkhidmat pada agama, negara dan bangsa. Sebagai pelajar, hendaklah pandai mengurus dan disiplin diri sendiri, mencari kaedah pembelajaran yang sesuai, efisien dan efektif. Keutamaan saya pada masa ini adalah untuk mencari dan menimba pengalaman di dalam pekerjaan. Selain itu, saya juga mempunyai perancangan untuk mengikuti beberapa kursus-kursus kemahiran asas. Peranan para pensyarah juga banyak membantu saya sepanjang proses menimba ilmu di UNISA, membuat ringkasan dari apa yang dipelajari, mengingati serta meng-highlight nota-nota agar lebih menarik dan mudah difahami. Orang ramai berpeluang berkunjung ke gerai jualan sempena Festival Hari Belia Kebangsaan yang diadakan di Ibu Negara sehingga 11 September depan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya.
Gerai jualan sempena Festival Hari Belia Kebangsaan kini berlangsung di kawasan lapang letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Gerai anjuran bersama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Belia dan Sukan dan Jabatan Bandaran dilancarkan semalam. Pelbagai produk makanan dijual yang dibuka sehingga 11 September bermula pukul 5 petang hingga 11 malam. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. 10 pengusaha majlis-majlis perundingan kampung dari daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Temburong menyertai gerai jualan. Lebih 80 orang pelajar tahun 5 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengikuti program kepimpinan dan jati diri sempena cuti penggal persekolahan kedua. Program diadakan selama 3 hari bermula Ahad lalu, diisikan dengan aktiviti kemasyarakatan dan lawatan ke beberapa buah tempat menarik. Program dimulakan dengan penyerahan wakaf 60 buah kerusi bagi kegunaan Masjid Kampung Sungai Hancing. Wakaf merupakan ihsan warga pelajar dan guru sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Aktiviti seumpama ini bertujuan untuk menimbulkan rasa cinta kepada masjid selain menerapkan pelajar menjadi masyarakat yang pemedulian. Semasa lawatan di daerah Tutong, rombongan berkunjung ke tempat pemprosesan produk berasaskan minyak kelapa darah dan pembuatan minyak gaharu yang dihasilkan oleh pengusaha Majlis Perundingan Kampung Tanjung Maya dan syarikat angkasa Oud Agarwood. Juga termasuk dalam pengisian program mempelajari kebudayaan etnik masyarakat Tutong. Program antara lain bertujuan untuk membentuk kepimpinan dalam kalangan pelajar. Kami ke Tutong ni ada banyak ya puak-puak Tutong yang mempunyai kebudayaan yang sangat cantik. Dari sudut bahasa mereka telah didedahkan dengan 2-3 bahasa sejak berada di Tutong ni. Mereka belajar dan mereka merasa lebih dekat dengan etnik yang terdapat di negara Brunei Darussalam. Antaranya tempat pemprosesan minyak kelapa darah dan pembuatan minyak gaharu. Dari lawatan itu dapat menambah ilmu pengetahuan dan kefahaman kami mengenai satu kampung, satu produk di daerah Tutong. Di sini saya melihat budaya, bahasa dan kediaman etnik-etnik Tutong seperti Puak Dusun, masyarakat Iban dan masyarakat Cina. Musim cuti persekolahan sudah pun bermula. Setentunya, pelbagai aktiviti atau riadah diatur oleh ibu bapa dan pihak sekolah untuk mengisi masa terluang dan dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh para pelajar seperti mengadakan lawatan ke tempat menarik di negara ini. Salah satunya Rumah Panjang Mendaram Besar Labi, Ulu Belait. Ia menarik minat kunjungan rombongan pelajar dan tenaga pengajar dari Sekolah Tunas Jaya PGGMB Lambak. Lawatan seumpama ini lebih tertumpu kepada mengenali negara kita ni, terutama dalam mengenali budaya yang terdapat di negara ini. Satu kemalangan melibatkan sebuah kenderaan berlaku awal pagi kemarin telah merangkut nyawa seorang penumpang lelaki. Menurut Syaran Akbar Balai Polis Bandar Seri Begawan, pasukan polis Diraja Brunei, insiden berlaku di kawasan lampu isyarat Bengkurung, daerah Brunei dan Muara. Mangsa berkenaan warga negara tempatan berumur 24 tahun. Siasatan mendapati kenderaan terbabit cuba mengelak seekor binatang mengakibatkan kenderaan tersasar dan terbalik memasuki kawasan semak berdekatan jalan raya. Manakala 2 penumpang lain termasuk pemandu mengalami kecederaan ringan dan kini menerima rawatan di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Punca kemalangan masih dalam siasatan. Kerja penyambungan paip air baharu bagi rancangan perumahan negara ratai di Simpang 581 dan Simpang 661 akan dilaksanakan pada hari Rabu 31 Ogos 2022 pukul 9 malam sehingga kerja selesai.
Kerja penyambungan paip tersebut dijangka mengambil masa kira-kira 4 jam. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam secara akhbarnya memaklumkan kawasan terlibat keseluruhan kawasan rancangan perumahan negara ratai Temburong akan mengalami tekanan air rendah atau tiada bekalan air terutama di kawasan tinggi. Hubungi talian Darussalam 123 bagi pembekalan air bersih melalui tangki. Pendaftaran peperiksaan London Chamber of Commerce and Industry bagi bulan November 2022 kini dibukakan sehingga 19 September 2022. Borang pendaftaran yang telah lengkap diisi hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 19 September 2022. Keterangan lanjut boleh diperoleh di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat pada setiap hari Isnin hingga Khamis mulai pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3.33 petang. Manakala hari Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Hubungi Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan seperti yang tertera.